Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'alna hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal serta pegawai pengasyara Masjid Ubudiyah, yang dimuliakan juga pemimpin-pemimpin masyarakat dan seluruhnya kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya serta dengan izinnya juga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita melaksanakan sembahyang fardu maghrib berjamaah dan dapat kita melapangkan masa kita pada waktu ini untuk kita sama-sama mendengar dan juga meneliti daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita sentiasa dapat membimbing diri kita ini kepada kehidupan yang Allah redai insya-Allah. Jadi kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi pada malam ini saya menggantikan kekosongan pengajian dan sebenarnya saya pun ada kelas malam ini tapi atas permintaan Tuan Pengurusi saya lapangkan masa untuk malam ini untuk sama-sama kita mendengar tajuk yang akan saya bicarakan pada malam ini iaitu yang berkaitan dengan faktor atau sebab yang menghalang rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang saya petik daripada kitab ini, iaitu kitab yang agak tebal ni bertajuk Ahfazillahu Yahfazuka. Yang maksudnya, jagalah Allah, nescaya Allah akan menjaga kamu. Itu tajuk kitab yang saya akan bacakan pada malam ini. Antara tajuknya ialah yang terdapat dalam kitab ini, itulah tadi sebab-sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan manusia ni tidak rasa takut kepada Allah. Jadi bila tak takut pada Allah, buat dosa, buat maksiat, buat perkara mungkar, buat perkara-perkara yang bercanggah dengan perintah Allah, sebab tak ada rasa takwa, tidak ada rasa takut kepada Allah Taala. Sedangkan kita pada tiap-tiap minggu tu diperingatkan oleh imam, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kamu akan Allah dengan sebenar-benar takut, bukan main-main. Dan hendaklah kamu mati dalam keadaan kamu beragama Islam.
wala tamutunna illa, dan jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Setiap minggu khatib, kita dengar khutbah, inilah untuk mengingat supaya tertanam rasa takwa, rasa takut kita kepada Allah ni dengan sebenar-benar takut. Bila kita takut kepada Ta'ala, insya-Allah kita jaga diri kita supaya kita tak buat perkara dosa. Itulah penyelamat. Orang yang sentiasa merasa takut kepada Allah Ta'ala, dia akan jaga diri dia, jaga kaum keluarga dia, supaya memastikan apa jua perintah Allah itu dilaksanakan dengan sempurna, dan apa perkara yang dilarang Allah dia akan tinggalkan dengan sebaik-baik mungkin. Selamatlah dia. Ini mudah-mudahan tertanam rasa takut kita kepada Allah ni secara konsisten, secara istiqamah, berterusan sampai akhir hayat kita. Bukan hanya kita takut ini pada waktu-waktu yang tertentu sahaja, tetapi sepanjang hayat, selama mana kita masih hidup sebelum mati. Mudah-mudahan kita diakhirkan penghidupan kita ni dengan husnul khatimah. Selalu saya ingatkan, bila mana pengajian-pengajian yang saya sampaikan untuk ingatan saya lah, khususnya, dan mudah-mudahan dapat beri manfaat kepada para hadirin yang mendengar, iaitu perkara yang kita kena fikirkan selalu, perkara yang kita kena ingat selalu. Antaranya Allah sebut dalam surah As-Sajdah yang kita sering dengar imam pun baca pada pagi subuh Jumaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Boleh rujuk dalam surah Sajadah. Tak silap saya ayat 21. Ayat ini kalau kita renung, kita meneliti kandungan dia, insya-Allah kita insaf. Insya-Allah mengingatkan kita, dan mudah-mudahan rasa takwa dan takut itu kepada Allah secara konsisten. Apa makna ayat tadi? Kita baca, dan juga kita mendengar imam membaca ayat ini. Walanuziqannahum, dan kami rasakan kepada mereka al-azabal adna, azab ketika mana kat dunia, dunal azabil akbar, sebelum tiba azab yang lagi berat, sebelum tiba azab yang lagi besar. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertaubat, kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang menginsafi diri, betulkan diri, baiki diri kamu agar kamu terbersih daripada dosa yang telah kamu lakukan sebelum itu. Jadi sekarang ni semua manusia seluruh dunia mengetahui tentang musibah yang melanda dunia, corona virus. Kita pun tak tahu bila akan hilang. Walaupun kita doa, ya Allah engkau angkatkanlah wabak ini daripada muka bumi negara ini khususnya, dan daripada bumimu ini ya Allah secara umumnya secepat mungkin. Kerana kita rasakan bahawa Allah datangkan wabak ini, yang kecil je, tapi tak nampak. Musuh yang tak nampak. Huru-hara dunia. Satu dunia berada dalam keadaan yang ketakutan, kebimbangan, sebab datang musibah ini membawa kepada mati. Kalau tak mati, tak takut sangat kot. Datang wabak tapi tak mati, makan Panadol baik. Okey ya. Tapi ini tak ada penawar, tidak ada penyembuh. Takat ni lah. Orang dah buat macam-macam saja tapi tak jumpa lagi. Allah belum izin. Bila Allah tak izin, tak akan jumpa. Sebab segala perkara yang berlaku dekat alam ini tergantung dan terletak pada kuasa dia. Kalau Allah izin, insya-Allah. Allah tak izin, tak siapa pun boleh buat. Itulah kita kan sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi yang datang ini kecil je. Pada Allah Ta'ala suatu perkara yang mudah, kecil saja. Perkara yang belum besar lagi. Belum tiba lagi azab yang lagi berat. Belum tiba lagi azab yang lagi besar. Iaitulah azab di hari akhirat. Kita takut dengan ayat ni.
Sebab itu kita beramal. Sebab itu kita buat apa yang Allah perintah dan sedaya mungkin tinggalkan apa perkara yang Allah larang. Itu mukadimah lah. Ya. Jadi yang faktor pertama disebut dalam kitab ini adalah menyebabkan seorang manusia itu rasa takutnya kurang, semakin merosot, bahkan lebih bahaya hilang langsung, tak ada rasa takut. Apa nak takut pada Allah? Tinggal sembahyang apa hisah. Ramai mana orang Islam di luar sana yang tak solat. Ramai mana orang Islam sana yang minum arak, berjudi, buat maksiat. Islam, mengaku Islam. Kita tak cerita orang kafir. Kita cerita tentang orang yang mengaku dia sebagai Muslim, yang mengaku sebagai seorang yang beriman, tapi buat maksiat. Tak ada takut. Kita takut sebab apa? Kita faham, kita mengerti, dan kita mengetahui bahawa kematian yang berlaku pada kita nanti, dia berlaku secara fajatan, berlaku secara tiba-tiba. Bila ajalnya dia tak kira usia, dia tak tunggu sakit. Itu kita ingat tu. Mati akan menemui kita, dia tak tunggu sakit baru datang. Tak ada. Umur 80 baru mati, tak ada. Dia tak kira siapa. Bila ajal tu sampai, maka dia tidak akan terawal dan tidak akan terlewat walaupun satu saat tepat. Ini sentiasa kita ingat lah. Ini sebagai ulang saja. Sebagai ulang kaji balik. Kita dah biasa dengar apa macam ni. Tetapi bila mana kita sentiasa diperingat, insya-Allah ilmu terdekat. Macam kita baca Quran lah. Kita baca Quran berterusan, kita baca selalulah setiap masa, insya-Allah lancar. Tapi kalau orang tu baca Quran sekali seumur hidup, lepas tu tak boleh baca, dia kata saya dah khatam tak? Sekali je seumur hidup dia khatamkan sekali je, lepas tu tak boleh baca lah. Bila dibaca balik 10 tahun akan datang, merangkak-rangkak. Tak ada kelancaran. Sebab ilmu-ilmu ni dia perlu sentiasa diulang-ulang, sentiasa ditikrarkan supaya mantap dalam dada kita. Jadi yang pertama sekali sebut adalah antara faktor yang adalah sebab kelalaian. Lalai. Leka, lalai dengan apa? Dengan perkara-perkara keduniaan yang Allah tabur di muka bumi ini. Sebab dunia itu ad-dunya mata'ul hayah. Dunia itu merupakan kenikmatan hidup. Apa perkara yang ada kat dunia semua suka. Pangkat, kedudukan, kuasa, nak terkenal nama, nak dipuji, supaya anak dia berjaya, supaya dia ni berada dalam keadaan yang sihat walafiat, supaya hartanya banyak, dia jadi orang yang terkenal. Ini semua contoh. Ini semua contoh-contoh yang ada kat dunia. Dan orang suka. Kalau tak suka tu ada masalah. Kalau orang tanya dia, saya nak bagi duit kepada awak ni 1,000. Awak nak dah? Saya tak nak duit. Saya tak suka duit. Ada masalah tu. Macam contoh jugalah. Kalau bab kewangan, bab duit ni, kalau misalnya orang datang rumah kita pukul 1 pagi, nak datang tak ada apa-apa saja datang untuk ziarah kita. Kita nak tidur ni, orang datang pukul 1 pagi. Rasa-rasa kita suka ke marah? Marah. Awak datang pukul 1 pagi ni, saya nak tidur lah, mengganggu saya lah. Marah kan? Bayangkan dia datang pukul 1 pagi juga, tapi nak bayar hutang. Dia hutang kita sebanyak 20,000 lah contoh. Dia datang pukul 1 pagi rumah kita, dia nak bayar hutang. Agak-agak kita marah, kita suka. Sukalah. Dia suka sebab orang nak bagi duit ni. Tak apalah, pukul 1 pagi datanglah pukul berapa pun. Yang penting duit. Satu daripada benda yang manusia suka, wang atau harta. Tak apa, tak ada masalah. Tapi sebab manusia ni, bila mana dia terlalu terpengaruh dengan tarikan dunia, menyebabkan dia jadi orang yang leka dan lalai dengan benda tu, akhirnya dia lupa Allah. Akhirnya dia tidak ingat perintah Allah Ta'ala. Dan paling-paling menyedihkan sekali ialah bila mana dalam waktu-waktu begitu dia tak ada sebut pun nama Allah, dia tak ingat pun akan Allah. Sedangkan setiap detik masa yang kita lalui dalam hidup kita ni, kita guna nikmat dia. Apa benda yang kita tak guna nikmat Allah? Semua kita guna. Kan? Kita bernafas, menggunakan
udara oksigen, kita menghembuskan nafas, mengeluarkan karbon dioksida, tiap-tiap hari. Kita tu, banyak lagi lah kalau nak cerita. Kalau nak cerita bab nikmat ni memang banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah kata dalam Quran, andai kata kamu membilang, kamu menghitung, kamu nak kira nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kamu ni, kamu tak dapat nak kira. Sebab banyak sangat. Tapi Allah bagilah. Allah bagi segala apa yang Allah nak bagi pada kamu, engkau ambil lah. Tapi jangan menyebabkan bila Allah bagi kamu dengan nikmat-nikmat yang sebegitu rupa, kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah. Wa'alaikumsalam. Kita ambil contohlah, muslimin para jemaah yang dirahmati sekalian, apa yang ada pada jasad kita, apa yang ada pada tubuh badan kita, iaitu panca indera. Allah sebut dalam beberapa ayat Quran tentang peringatan kepada manusia, yang Allah cerita ni perkara yang benar-benar berlaku kepada segelintir manusia. Mudah-mudahan tak termasuk kita lah. Dalam Al-Quran daripada surah Al-A'raf, ayat 179, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsira minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Mungkin ayat ni biasa kita dengar, tapi tak apalah, ulang kan. Dalam ayat ini Allah menyatakan tentang walaqad zara'na li jahannam, kami dan sesungguhnya kami Allah lah penuhkan dalam neraka jahanam tu kebanyakannya daripada kelompok jin dan manusia. Maksud kita makhluk manusia, makhluk jin, makhluk gaib. Maknanya dalam neraka jahanam tu Allah akan penuhkan daripada makhluk mana? Jin dan manusia. Sebab apa? Sebab ni ialah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi tidak cuba untuk memahami akan ayat-ayat Allah. Kita semua ada hati, tapi tidak menggunakan hati dia tadi untuk memahami tentang apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Mereka ada hati tapi tak cuba untuk memahami, nak ambil ibrah, nak ambil pengajaran terhadap apa yang sabda Nabi SAW. Tak ambil. Kisah apa? Orang mengajar kat masjid, mengajarlah. Kita buat hal kita. Orang nak semayang berjemaah, pergilah semayang. Kita semayang kat rumah dah lah. Kan? Segelintir manusia. Dia tak ambil kisah. Dia tak ambil kisah apa yang Quran nyatakan dalam firman-Nya dan tak ambil rasa takut apa yang Nabi sabdakan. Dia tak kisah. Dia faham dia. Ni golongan-golongan yang disebutkan tadi. Kemudian lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata tapi tidak melihat akan tanda-tanda kebesaran Allah. Tak nak fikir. Mata ada tapi tengok benda lain. Kita gunakan mata ni insya-Allah untuk melihat akan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala supaya meningkat iman. Tengok persekitaran kita, tengok pada jasad kita, tengok pada diri kita, ada ataupun tidak tanda-tanda Allah tu berkuasa. Memang ada pun. Contohlah kan, kalau kita ambil contoh paling mudah ni, tuang air dalam cawan ni, kita nak minum lah. Siapa yang memberi izin kepada kita untuk kita ada kuasa angkat cawan, letak kat mulut, minum? Bukan kuasa kita. Bukan kuasa kita ni. Allah memberi kekuasaan pada tangan ni, kita mampu angkat. Alhamdulillah kan. Ramai mana orang yang bila mana Allah uji dia dengan penyakit stroke, tak mampu nak angkat. Allahu Akbar. Nak angkat cawan serengan ini tak mampu sebab dah hilang kudrah. Sebab tu kita baca dalam zikir kan. Kita baca zikir haukalah.
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya, tak ada kekuatan pada kita kecuali apa yang Allah berikan. Kekuatan itu yang kita mampu buat. Ini yang kita fikir, itu yang kita ingat, supaya ingatan kita kepada Allah tidak akan hilang, supaya hubungan kita dengan antara sentiasa terjalin. Dan mudah-mudahan dengan begitu kita menjadi orang yang bersyukur. Sebab itu kita minta doa lepas sembahyang, Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna minan najihin wa ja'alna minal faizin wa ja'alna min ibadika salihin wa ja'alna minas sabirin wa ja'alna minas syakirin. Banyak tu minta. Ya Allah, Kau jadikan kami daripada orang yang bertaubat. Ya Allah, Kau jadikan kami orang yang mensucikan hati kami dan jiwa kami daripada segala kesalahan. Ya Allah, jadikan kami orang yang cemerlang, orang yang berjaya di dunia akhirat. Ya Allah, jadikan kami orang yang bersabar dengan ujian-Mu, Ya Allah. Jadikan kami orang yang bersyukur di atas nikmat-Mu, Ya Allah. Dan jadikan kami kalangan hamba-Mu yang soleh. Minta. Di samping kita beramal, di samping kita buat amal soleh, kita kena doa. Hati kena tetap berpegang teguh kepada ajaran dia. Kalau tidak, akan berlaku, akan berlaku situasi di mana segelintir manusia tadi, walaupun dia kadang-kadang melaksanakan perintah Allah Ta'ala, tapi oleh kerana dia ni tidak mempunyai ilmu tentang amal ibadah yang dilakukan, maka dibimbangi ibadah dia tadi akan termasuk dalam perkara syirik. Beribadah pun boleh jatuh syirik kalau tak ada ilmu. Bagaimana yang kita baca dalam Quran, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, surah Al-Kahfi. Dan janganlah kamu melakukan syirik dalam peribadatan kamu walaupun sekali pun jangan. Jangan sekali-kali kamu dalam ibadah melakukan syirik kepada Allah, jangan. Walaupun sekali. Kita belajar dalam bab yang berkaitan dengan akidah. Syirik ni ada dua jenis. Yang pertama syirik akbar. Yang kedua syirik asghar. Syirik yang besar tu ialah akbar ni, syirik besar lah. Iaitu mereka yang menduakan Allah Ta'ala. Dia tak menyembah Allah, tetapi menyembah yang lain. Kufur lah. Tetapi yang dibimbangi ni, kita tak ada buat macam tu. InsyaAllah tak ada lah. Sebab kalau buat macam habis lagi iman dia. Tapi yang kemungkinan berlaku setengah orang yang beriman kepada Ta'ala yang syirik asghar ni, iaitu riya. Menunjuk dalam beramal, dalam buat apa-apalah. Sebab perkataan riya ni, dia asal perkataan ro'a, lihat. Mana apa? Buat amalan supaya diperlihat kepada orang, bukan kerana Allah. Dia buat amal, dia buat suatu amalan baik, tapi untuk dipertonton, untuk diperlihat, untuk dipuji oleh manusia. Maknanya tak ikhlas lah. Maka kalau begitulah yang dia rasa dalam jiwanya, walaupun dia beribadah berpuluh-puluh tahun, tetapi tujuannya itu, maka semua ibadahnya akan tertolak. Ini takut ni. Sebab ayat tadi wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-kali kamu syirikkan akan Allah dalam peribadatan kamu, walaupun sekali jangan. Jadi kita tak ada buatlah kan, sebab kita mengambil pengajaran pada ayat itu. Baik, balik pada ayat tadi, tentang bagaimana Allah penuhkan dan neraka tadi kelompok-kelompok manusia macam tu. Lagi Allah mengatakan, walahum azanun la yasma'una biha. Dan mereka ini ada telinga tetapi tidak mendengar akan ayat-ayat Allah Ta'ala. Kita alhamdulillah, waktu maghrib hingga isyak
kita dah tarbiyah diri kita ni, waktu itu saya kena berada kat mana? Tempat yang baiklah. Kaki bawa kita ni. Kaki kita ni yang merupakan anugerah Allah. Masuk je, nak masuk maghrib hingga isyak, kita dah tarbiyah di kita ni, kaki bawa diri kita ke rumah Allah. Masjid ke, surau ke, sembahyang berjemaah ke, mendengar kuliah sebagainya, semua tu ganjaran. Taman-taman syurga. Taman-taman syurga, kita tahu lah. Tetapi ada segelintir manusia, waktu yang sebegini ada kat mana? Waktu yang sebegini ada kat mana? Pasar-pasar malam. Restoran-restoran, gerai-gerai makan, warung-warung makan, bawa keluarga makan waktu nak bagi keluar. Seronok. Tapi tidak mendengar perkara-perkara yang disampaikan daripada ayat-ayat suci Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi yang ada dekat masjid surau. Tak tahulah kalau dia kata, saya Ustaz, kalau walaupun saya ni waktu maghrib isyak tak berada dekat masjid surau, tapi saya ada dekat pasar malam, tapi dekat situ ada pengajian Ustaz. Ada pengajian ilmu yang saya dengar. Kalau ada, alhamdulillah. Tapi tak tahulah. Kebanyakan pasar malam ni jarang ada benda macam tu. Yang biasa banyak orang berniaga kan. Ada lagu-lagu, muzik sebagainya kan. Ayat biasalah. Tapi kalau ada jawapan macam tu, walaupun saya pergi pasar malam tak, saya pergi warung tak, saya pergi makan bersama keluarga, restoran sebagainya, tapi kat situ ada pusat pengajian, saya dengar kat situ, okey lah. Kalau macam tu ada, alhamdulillah. Dia guna telinga dia dengar, mendengar akan ayat-ayat Allah. Sebab itu hadis Nabi yang biasa kita dengar, Nabi kata apa? Nak ingat ni payah juga kita lupa kan. Hadis yang biasa kita dengar, insya-Allah. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisah fatuhlak au kamakol. Sadaqah Rasulullah SAW. Matan hadis tu menerangkan apa? Nabi kata, kun aliman, jadikanlah diri kamu itu sebagai orang yang alim, orang yang berilmu. Engkau kena paksa, engkau kena tarbiyah, engkau kena didik diri kamu jadi orang yang berilmu lah. Jangan malah, jangan Allah saya ni tak boleh tak nak pergi dengar kuliah ni, tak ada masa sebab saya sibuk dengan bisnes. Sekarang kita mesyuarat ni. Waktu nak maghrib ni, nak masuk maghrib, kita dah mesyuarat, dah meeting. Tak boleh, tak ada masa. Allahu Akbar. Nak kejar setakat mana kekayaan dunia ni? Nak kejar setakat mana kemewahan dunia? Memang tak habis. Sebab itu dalam satu hadis yang lain menyatakan manusia ni kalau diberikan bukit yang emas, bagi satu tak cukup, nak dua. Bagi dua, nak tiga. Perasaan tamak ni tak pernah hilang. Allah bagi ni nak lagi. Itu rakus. Sebab itu bahaya kan. Orang yang ada sifat rakus ni, dia tak pernah rasa cukup dengan apa yang dia dapat. Tak cukup, nak lagi. Hingga akhirnya lalai begitu ya. Kita tak adalah, Kita sebab kita dah tarbiyah di kita ni. Kita tak ada tamak. Kita tak ada rakul. Yang ada pada kita ialah qanaah. Sifat yang baik, iaitu merasa cukup dengan apa yang Allah dah bagi. Alhamdulillah lah. Kita syukur sangat kan. Sebab dengan keadaan kita yang hidup sekarang ni, kita tak kaya. Kita pun insya-Allah tak miskin. Kita tak fakir. Kita tak apa-apa keadaan tak. Tapi kita sederhana. Tapi alhamdulillah, masa hidup kita ni kita dah boleh atur. Waktu ni kita dapat berjemaah. Waktu ni kita dapat dengar kuliah. Waktu ni kita dapat bersama keluarga. Kita dapat atur. Tapi ada setengah orang kadang-kadang dia rasa 24 jam tak cukup. Kalau boleh tambah sampai 30 jam satu hari. Tak cukup 24 sebab dia rasa apa yang dia pernah hidup dia tak cukup lagi, dia nak tambah lagi. Allahu Akbar. Orang manusia, setengah manusia dah kan, setengah manusia yang begitu, sebab dia tak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah dah bagi pada dia. Tapi kita tak alam. Jadi sebab itu kita mengambil pengajaran pada ayat ini, apa anugerah yang Allah bagi pada kita, telinga tadi kita gunakan untuk dengar apa yang Allah bagi tahu. Sebab apa?
orang yang mengambil peduli, orang yang mengambil pengajaran, orang yang mengambil ingatan daripada apa yang Nabi sebut, apa yang Quran beritahu, insya-Allah di akhirat dia termasuk daripada kalangan orang-orang yang Allah akan peduli kepadanya. Tetapi ada manusia, ada kumpulan manusia yang di hari akhirat kelak Allah tak peduli kat dia. Allah tak pandang tu. Ini disebut dalam beberapa riwayat. Ada segelintir kelompok manusia ni, bila mereka ni nak menunggu untuk diadil di mahsyar kelak, Allah tak pandang puak ni. Allah tak peduli dia. Kau tunggu lah. Bayangkan muslimin yang dirahmati sekalian, ya. Kita semua yakin, kita semua beriman, ya. Kita semua nanti akan berkumpul kan di mahsyar. Ya. Mahsyar tempat perhimpunan agung, hasyara, himpun. Mahsyar tempat berhimpun, teragung. Sempit, sesak. Semua manusia berada kat situ tu. Dalam keadaan macam-macam bagailah, macam-macam dirasa, bergantung pada amal, ya. Nak apa tujuan? Nak menunggu. Nak menunggu amalan yang kita buat ni untuk dibalas oleh Allah Taala. Tunggu. Tapi bagi manusia yang tak peduli, manusia yang tidak dipedulikan, tidak dipandang Allah Taala ni, siapa dia? Mereka yang masih hidup kat dunia dahulu, dia tak dengar pun akan amaran Allah Taala, tak ada dengar keterangan Al-Quran, tak nak dengar tahari Nabi, tak nak dengar orang mengajar, tak. Itu buang masa lah. Tak payahlah. Dan paling bahaya juga, dia merasakan bahawa ilmu yang dia ada tu dah cukup. Cuba kita test diri kita. Ambil contohlah. Dalam sembahyang subuh, ada orang yang kadang-kadang dia tidur malam, bila dia jaga siang, maka dia dapati waktu subuh dah habis. Apa yang perlu dibuat? Orang kata kena qada lah tak? Betul ke? Jadi bila qada dalam sembahyang tadi, yang dia sembahyang dijaga tadi, dia dapati waktu subuh dah habis, dia pun jaga, dia pun sembahyang subuh 2 waktu ni. Dia kata, aku sembahyang pada subuh 2 rakaat qada kerana Allah. Betul ke? Betul ke kalau buat macam tu? Jadi 2 situasi. Kita belajar bab fiqh kan? Kalau orang itu dia tidur malam, kemudian waktu subuh masuk dia tak jaga, tak ada orang jagakan dia, kejutkan dia, tidur lena. Bila dia terjaga, maka dia dapati bahawa waktu subuh dah habis. Jadi kedudukan orang ni macam mana dalam 2 situasi? Kalau dia jaga itu dalam waktu subuh dah habis, maka dia terus bertindak, pergi bilik air, bersihkan diri, angkat uduk, sembahyang. Maka dia sembahyang, sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat kerana Allah. Tak perlu ada qada. Sebab tertidur. Dia jaga waktu sembahyang dah habis, maka dimaafkan. Sebab itu antara yang diberi maaf bagi orang yang bila mana dia tertidur, kemudian bila dijaga waktu solat dah habis, maka dia sembahyang. Tapi tak perlu sebut perkataan qada. Jadi orang macam mana yang kena qada? Iaitu orang yang sama, dia bangkit daripada tidurnya, dia dapati bahawa waktu subuh dah habis, tetapi dia tak terus bertindak untuk sembahyang. Dibuat benda lain dulu. Jaga pukul 7.30. Subuh habis pukul 7.11 lebih kurang. 7.30 dia jaga, ya Allah, habis subuh. Biar dululah, ya. Pergi menoreh dulu lah. Ya. Pergi kebun dululah, ya. Ataupun pergi pergi makan dululah, ha? Dekat apa ni, kari kambing ni. Contoh. Sembahyang subuh tak lagi ni. Pukul 9 baru balik. Nak sembahyang subuh ni. Maka dia ambil sembahyang, bersih diri sebagainya, sembahyang subuh, maka dia kena sebut, sahaja aku sembahyang pada subuh 2 rakaat qada kerana Allah. Sebab apa? Sebab dia melengah-lengahkan sembahyang. Yang tadi tak. Dua-dua ni tak jaga waktu dia tidur, tak jaga. Tapi sebab yang pertama, dia tak lengah. Bangun je, dia jaga waktu subuh dah habis, pergi bilik air, bersihkan diri, lepas tu dia berwuduk, terus sembahyang.
maka dia sembahyang macam biasa. Yang kedua ni dia tak sembahyang lagi. Dia lengah-lengah sembahyang subuh. Dia pergi mana-mana dulu. Pukul 9 baru sembahyang. Maka dia niat, sahaja aku sembahyang pada subuh 2 rakaat qada kerana Allah. Ramai tak faham. Ramai yang baca habis saja dia jaga pada tidur 7.30 ke, pergi bilik air terus. Saja aku sembahyang pada subuh 2 rakaat qada. Tak kena. Sebab tak belajar. Sebab tu saya tekankan untuk ingatan saya bahawa tiap-tiap kali kita buat apa jua amal ibadah, maka dua rasa perlu ada. Dua rasa ini perlu ada dalam diri kita. Pertama apa dia? Raja'un. Yang kedua khaufun. Bahasa Arab tu. Apa benda rojak? Bukan rojak, rojak lain. Rojak tu makanan. Sedap kan? Raja'un ni mana pengharapan. Harap-harap ya Allah, engkau terimalah sembahyang yang aku dah buat hari ni ya Allah. Harap-harap ya Allah, engkau terimalah amal zakat yang aku dah buat ni ya Allah. Dah buat ibadah ni. Harap-harap ya Allah, engkau terimalah ibadah haji yang aku dah buat pada tahun ni ya Allah. Contoh. Sebab kita tak tahu. Tak ada siapa yang boleh confident. Confirm. Saya dah pergi haji, Ustaz. Saya dah buat sembahyang banyak dah. Saya dah banyak buat sedekah ni. Confirm malah terima lah. Risaulah. Siapa boleh yakin? Siapa boleh beri jaminan ibadah yang dibuat tu dia Allah terima? Tak tahu. Sebab yang menilai bukan kita. Yang menilai ibadah kita buat adalah Allah Ta'ala. Takut tu. Jadi sebab tu perlu mengharap. Kan? Kita harap mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita buat. Yang kedua, rasa khaufun. Rasa takut kalau ibadah yang kita buat berpuluh-puluh tahun ini tiba-tiba Allah tak terima. Allahu akbar. Subhanallah ya Allah, ruginya ya Allah. Hidup 80 tahun. Hidup 90 tahun. Hidup hampir 100 tahun. Ada orang kan hidup hampir 100 tahun. Tapi Allah alam. Tak ada siapa boleh jamin walaupun hidup lama maka ibadah yang dibuat tu confirm Allah terima. Tapi kita memperbaiki, mengemaskini segala ibadah yang kita buat tadi supaya sempurna. Macam mana? Pertama, mesti buat dengan ikhlas kerana Allah. Yang kedua, syarat kedua ni, mestilah ibadah itu dibuat menurut apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pandai-pandai sendiri. Jangan pandai-pandai sendiri nak buat ibadah. Tak boleh. Kita sembahyang pun ikut Nabi. Sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kau lihat aku sembahyang. Kita ikut Nabi. Jadi kalau buat amal ibadah tak ikut Nabi, Allah terima tak? Tak terima. Sia-sia je. Sebab tu orang yang buat ibadah ni kalau dia sekadar beribadah tapi dia tak ada ilmu tentang ibadah yang dibuat tadi, bimbang ni. Takut yang dibuat ibadah itu ada silap, ada salah, ada yang tak betul. Tapi dia tak ada belajar. Sebab tu bila kita buat ibadah kita kena belajar. Sebab tu belajar wajib. Buat ibadah buatlah ibadah, tapi diiringi dengan belajar. Belajar untuk ilmu. Sebab tadilah kun aliman. Kau jadilah di kamu sebagai orang yang alim. Ataupun Nabi kata muta'alliman, atau orang yang belajar. Ataupun orang yang mustami'an, orang yang mendengar pengajian. Atau muhibban, atau orang yang cinta kepada golongan-golongan tiga tadi. Maka jangan kamu jadi golongan yang kelima. Nescaya kamu binasa. Orang alim pun tidak, belajar pun tidak, nak dengar ilmu pun tidak, nak cinta pada orang belajar ilmu pun tidak. Jadi orang kelima, nescaya kamu akan binasa. Okey. Azan. Okay.
Baik, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya sambung sekali lagi ya. Jadi baru yang pertama tu, faktor pertama, peladaian. Faktor kedua adalah kerana kemaksiatan. Bila sebut maksiat, kita fahamlah. Maksiat ni adalah perkara-perkara yang bila buat akan mendatangkan murka Allah kepadanya. Asa yaksi, maksiat. Bila buat benda tu Allah murkai. Maknanya lebih mudah, perkara maksiat adalah apa perkara amalan yang dibuat oleh manusia yang amal itu adalah bercanggah dengan perintah Allah. Dia orang yang hidup dia dalam bergeluman dengan maksiat, maka hilang rasa takut kepada Allah Taala. Jadi sebab itu kita diperingatkan dalam banyak-banyak Al-Quran, dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, antaranya juga dalam hadis Nabi, yang antara Nabi sebut, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu ilallahi fil yaumi aksara min mi'ati marrah. Maksudnya, wahai manusia, bertaubatlah kamu semua kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya, kerana sungguhnya aku bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali setiap hari. Nabi tak ada dosa, tapi Nabi minta ampun, Nabi bertaubat kepada Allah Ta'ala satu hari sebanyak 100 kali. Kita tahu, kita buat juga kan, tapi tak sampai macam Nabi buat lah. Kita banyak dosa, Nabi tak ada dosa. Nabi tak ada dosa, tapi Nabi bertaubat satu hari sebanyak 1 kali. Kita yang banyak dosa, taubat kita berapa kali? Wallahualam. Saya lah, bukan orang lain. Tuan-tuan mungkin banyak bertaubat, tapi saya mungkin lemah iman kan, tak banyak mana. Jadi kita perbaiki. Baik, yang ketiga adalah faktor yang menyebabkan rasa takut itu semakin kurang kepada Ta'ala adalah disebabkan kerana sangat berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang dibolehkan atau mubah. Macam contoh, disebut dalam kitab ni, di sinilah kebanyakan manusia terpedaya dan tewas, seperti bermegah-megah dan memperbanyakkan kekayaan duniawi, lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, bahkan mengutamakan dunia daripada tuntutan akhirat dan tuntutan Allah Ta'ala, lebihkan dunia. Maka orang yang mengutamakan dunia, mengejar dunia lebih daripada akhirat, maka dia menjadi orang-orang yang tak rasa takut kepada Allah, rasa takut dikurang-kurang. Dan yang terakhir adalah faktor yang berkaitan dengan mensia-siakan masa. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, manusia itu semua berada dalam kerugian kecuali 4 kelompok. Orang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang sentiasa berpesan dengan kebenaran dan sentiasa berpesan dengan kesabaran. Ini orang yang tak rugi. Jadi sebab itu, bila mana Allah Ta'ala bersumpah dengan masa,
menggambarkan masa itu sangat berharga. Sebab masa yang berlalu tidak boleh kita nak revive balik. Maka sebab itu pergunakanlah, manfaatkanlah saki baki usia yang masih ada ni. Selalu saya ingatkan kepada saya, ya, bahawa usia kita berapa pun setakat ni, maka kita sedang menjalani suatu proses untuk menghampiri ke destinasi yang pasti datang, iaitu mati. Jadi beringat-ingat, berjaga-jaga, bersedialah, waspadalah, siapa saja beringat-ingat, kerana kematian itu akan datang kepada kamu secara tiba-tiba. Jadi orang yang beruntung, orang yang tidak kerugian nanti adalah dipergunakan setiap detik masa yang Allah bagi padanya sejak diangkit balik sampai penghujung usia, maka dia sentiasa ingat kepada Allah, sentiasa meningkat rasa takutnya, sentiasa jaga diri dia daripada buat benda yang mungkar, dan sentiasa menjadi hamba Allah yang sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah hingga ke saat akhir usia dia, maka insya-Allah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Jadi muslimin muslimat, ya, dalam musim Covid ni ceramah tak boleh lama-lama, kan, ya. Jadi setakat itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini sebagai mengisi kekosongan, ya, pengajian, ya, pada malam ini, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi paling utama untuk ingatan saya, dan mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberi ingatan kepada muslimin yang hadir pada malam ini, supaya kita dapat jadikan sebagai panduan ingatan, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk kita sebar, sampaikan juga kepada orang yang tidak berkesempatan hadir pada malam, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatana wa bil mu'minina ikhwana. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajab birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.